وبعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa sesungguhnya manusia ini di dalam kerugian, melainkan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang beramal saleh dan yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Qala Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman ini apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka meningkatlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhannya mereka berserah. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang terbaik di antara kamu ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia sayang kepadaku, dan sesiapa yang sayang kepadaku dia akan bersama-sama denganku di dalam syurga. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, dapat kita bersama-sama hari ini berkumpul di dalam masjid yang baru, yang cantik ini, yang selesa, yang besar. Subhanallah, semata-mata untuk melakukan perkara-perkara yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masya-Allah untuk membuktikan yang kita ini sebenar-benarnya sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda kita sayang kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dengan melakukan perkara-perkara yang telah diamanahkan, yang telah diwasiatkan, yang telah diajarkan, yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, syukur pertama sekali masya-Allah ucapkanlah terima kasih pada masya-Allah pengurusi masjid Sayyidatina Siti Aisyah, Sayyidatina Siti Aisyah, masya-Allah. Masjid baru lagi ni, first time ni saya datang sini. Syukur terima kasih kepada pengurusi masjid dan keseluruhan ahli jawatan kuasanya yang berusaha. Subhanallah, kepada masya-Allah Abang Imam, Abang Bilal. Tengok abang, saya panggil abang ni siapa? Orang muda ni nampak imam ni. Bilal itu pun kira muda je lah, dia kena panggil abang, kau panggil Pak Imam kan terasur lah, dia kan dah tua. Biarlah dia rasa muda, tak apa, elok panjang umur sikit insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan juga kepada yang dikasihi, yang dimuliakan para ustaz dan asatizah yang hadir hari ini, suka saya nak bagi tahu, di mana pun saya pergi berceramah ke, berkuliah ke, saya suka katakan begini, saya ni belum lagi jadi ustaz. Baru nak start jadi ustaz. Tahun baru ni dapat pula kuliah kat sini kan. Kira masih lagi start. Masih lagi baru nak start jadi ustaz, masya-Allah. Jadi kalau sekiranya berlaku masya-Allah, kerana kesilapan matan hadis baca tak betul ke, maksud tak betul ke, ayat Quran baca tak betul ke,
apa saja fakta berkenaan dengan hukum hakam ke apa yang saya sebut ada silap tolong togu saya. Tolong togu. Pasal apa? Inilah di antara kaedah cara saya belajar daripada sesuatu kesilapan yang saya buat. Maklumlah kita ni belajar. Bila belajar ni kita kena mempersiapkan diri kita bersedia untuk ditegur, untuk dinasihat. Kalau dulu ni tuan-tuan, masa zaman-zaman popular dulu, orang tak boleh tegur saya. Apatah lagi orang nak bagi nasihat kat saya kan. Ni bahaya puji-puji. Satu Malaysia puji kat kita. Kan suara sodap lah kan. Ini wakil Negeri Sembilan dia. Kan. Kumpulan rock yang mengharumkan nama Negeri Sembilan dia kan. Dipujilah tu atas bawah kiri kanan depan belakang sehingga kombang. Kombang punggung ni kan. Kosan dek puji tu tadi. Kan? Apa hasilnya? Dia jadi sombong. Ni yang lebih-lebih ni sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada para sahabat, janganlah kamu memuji sahabat kamu yang lain berlebih-lebihan seolah-olah kamu menyembelih batang lehernya. Nabi larang tu. Kalau nak puji hanya sekadar yang perlu saja. Sikit-sikit je. Pasal apa saya ni pengalaman hidup, banyak orang puji, dia lama-lama dia jadi sombong. Bila datang orang nak bagi tegur kita atas kesilapan kita ke, saudara kita nak tegur kita ke di atas perubahan diri kita, apa saja teguran kita tak boleh terima. Pasal berjuta orang Malaysia puji aku, kau pula datang nak tegur aku. Kau siapa? Dia jadi macam tu, tuan-tuan. Ni bahaya. Bahaya, tuan-tuan. Kalau kita rasakan kita ni seorang hamba Allah. Hamba ni apa? Hamba ni tak ada memiliki apa-apa. Kosong. Dia nak bercakap pun tak boleh. Apatah lagi nak bagi arahan, nak bagi perintah, tak boleh. Hamba ni kosong, tak memiliki apa-apa, lemah segala-gala. Bila kita fikirkan kita seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa, subhanallah kan, kita kena sedar diri bahawasanya setiap perkara baik yang datang, Masya Allah, lebih-lebih lagi pula kalau nasihat ini datang, kita kena terima. Kerana apa? Kerana inilah salah satu perkara yang Allah uji kita. Di dalam ujian itu ada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengubah diri kita daripada yang tidak baik kepada yang baik. Saya suka orang tegur sekarang ni, tuan-tuan. Saya suka orang tegur gitu. Kan? Jadi makna apa? Teguran, nasihat daripada satu orang yang lain, sama ada kita kenal ataupun tidak kenal. Subhanallah. Subhanallah, itulah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hari ini, tuan-tuan, masya-Allah, bila kita pergi mana-mana pun, subhanallah, kita kena kenal pasti. Kita pergi bercuti, kita kena kenal pasti, aku bercuti ni di dalam rahmat Allah ataupun tidak. Allah suka tak aku pergi bercuti ni? Bila Allah suka, Allah sayang, Masya Allah, Allah izinkan kita pergi bercuti, subhanallah, Allah akan hadirkan rahmat. Rahmat ni macam mana? Kita pergi bercuti, tapi masih lagi datang pada orang, orang itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan melalaikan kita. Kita pergi bercuti kat Langkawi contoh. Kita bercuti kat Langkawi ni, subhanallah. Ada kawan pula datang, kawan lama tak jumpa kat Langkawi. Jam. Ui, lama waktu tak jumpa kau ni, kan? Ada kat 15 tahun je waktu lah. Lama waktu tak dengar kau nyanyi, jom malam ni pergi karaoke. Kawan yang hadir itu ketika kita sedang bercuti, ajak pergi karaoke, rahmat kau tu. Boleh faham tu maksud saya kan? Tapi kalau satu orang ataupun orang yang kita tak kenal, kita sedang makanlah dengan keluarga kita, sedang bercuti di dekat Langkawi, tiba-tiba pula ada pula di meja sebelah ni satu keluarga yang lain, Masya Allah,
Duduk menunggu makanan, sementara nak menunggu makanan, dia buat majlis ta'lim. Bapak dia tu baca hadis, bapak dia tu baca Al-Quran, bapak dia tu baca doa. Subhanallah. Dan kejadian itu pula menyebabkan kita ini ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan rahmat, tuan-tuan. Rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara ini, tuan-tuan, Masya Allah, Allah dah dudukkan kita di dalam masjid ni. Tempat pula, tempat masjid ni tempat yang paling Allah suka. Nabi kata apa? Ahabbul biladi illallah masajiduha. Tempat yang paling Allah suka ialah di rumah-rumah Allah. Dan ulama bagi tahu di mana saja ada majlis yang mengingatkan kita kepada kebesaran Allah, ingatkan kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang diri Rasulullah, sayang, rindu kita kepada Rasulullah, sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah majlis yang paling Allah suka. Tuan-tuan, satu orang kalau duduk ni dia baca satu hadis, tak kira lah hadis apa pun, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama, kerana nak mempesan-pesan kepada sahabat-sahabat yang lain. Duduk tidak mempersiakan ketika kita bersama dengan kawan-kawan ini, kita tidak ucapkan perkara-perkara yang sia-sia, yang sehingga melalaikan kita. Lalai ni apa? Lalai melakukan sesuatu tanpa kita ingat kepada Allah. Itu lalai. Kita dapat pun nak baca hadis, subhanallah, nak bagi pesan, berpesan antara satu sama lain, subhanallah. Dan ketika itulah, tuan-tuan, lebih kurang ulama kata 70,000 berduyun-duyun malaikat turun nak mencatat apakah amal yang sedang dilakukan oleh kumpulan ini, subhanallah. Apa tak lagi kat masjid ni, ya Allah. Tempat yang paling Allah suka di masjid baru, subhanallah, yang cantik pula tu kan. Walaupun belum ada aircon lagi tu, ramai lagi orang datang ni kan, Masya Allah. Banyak kita punya korban, banyak kita rasa panik, banyaklah pahala kita datang. Tapi masih kokar kita kat sini, Allah mencurah-curahkan pahala lagi, subhanallah. Setiap peluh yang menitik ini diganjarkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena bersyukur Allah tidak letakkan kita hari ini, subhanallah, di tempat mana? Wa abghadul illallah aswaquha. Tempat yang paling Allah tak suka adalah di pasar-pasar. Ataupun ulama bagi tahu, pasar ni bukan pasar yang jual ikan itu saja dah. Pasar-pasar yang boleh kita menghamburkan, mengeluarkan nafsu sarakah itu, sehingga kan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apabila kita pergi ke tempat-tempat yang bakal melalaikan kita, kita terpaksa pergi, kita kena pergi pasar. Kita nak beli barang keperluan kita, kena pergi juga. Tak boleh kita tak boleh pergi kan. Kita pasal barang keperluan kita ada dompet tu, kita kena juga boleh pergi. Nabi tinggalkan doa. Ini ibu-ibu, kaum-kaum ibu, kena ni baca doa ni. Kena hafalkan zikir ini. Supaya apa? Supaya kita tidak dilalaikan oleh syaitan ketika kita sedang bershopping. Dekat rumah janji dengan apa? Yang berapa ni nak pergi ke pasar ni, habis shopping ni, berapa nak belanja ni? RM500 dah lah bang, nak beli baju anak, baju sekolah anak, ni tu ini, lebih kurang RM500 lah. Tapi bila dah pergi shopping, dia tak ingat dia dah kan. Tengok-tengok dah habis 1,000 lebih duit dah. Kenapa? Itu lebih goda. Kenapa apa? Kerana kita di dalam kelalaian, mudah saja syaitan untuk menghasut kita. Masya Allah. Tak capai kita apa yang kita telah niatkan RM500 itu tadi. Ibu-ibu, saya nak bagi doa ni. Ayah pun kena baca juga. Tapi ibu yang banyak pergi shopping kan tak? Yang banyak pergi pasar ibu-ibu ni. Apa doa yang Nabi tinggalkan begitu? Sayang pada Nabi, kena amalkan. Apa saja wasiat yang Nabi tinggalkan kepada umat dia, kepada kita, kena amal. Kalau kita kata kita sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa zikir dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwal hayyul la yamut biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulang lagi sekali ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwal hayyul la yamut biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang biasa solat berjemaah ni, imam selalu baca tu kan zikir tu, tapi tambah sikit dia, wa huwa hayyul la yamut biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sayang Nabi dia baca doa ni, zikir subhanallah, supaya apa? Kita tidak dalam perjalanan hidup kita ini, kita tidak dilalaikan oleh syaitan. Laknatullah, masya-Allah. Jadi tuan-tuan, masya-Allah, syukur yang paling utama. Itu sebab Nabi ajar kita bangun tidur je, Nabi ajar kita apa? Colik biji mata, terasa ikon, tengok belah kanan pula isteri, oh ada isteri tu. Yang si isteri pula tengok belah kiri pula, ada pula suami, hidup lagi tak kan? Masih hidup lah tu. Nabi ajar apa tuan-tuan? Ni bondo ni, ibu-ibu yang muda-muda ni, ayah-ayah yang muda-muda ni ajar pada anak. Dia bukan doa makan ni kita ajar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, bija anak ibu tu kan. Doa habis makan tak ada dia ajar dah. Alhamdulillahillazi at'amana wa sakana wa ja'alana minal muslimin. Tak ada dia ajar pasal masing-masing dah konyang, dah tersandar dah. Lupa dah baca habis. Baca. Tak dapat baca doa masnun yang habis, yang penuh, baca ya. Adik, dah habis makan ni baca apa? Alhamdulillah. Alah cukup. Subhanallah. Bangun tidur, apa dia? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah. Alung bangun tidur tadi dah ucap alhamdulillah ke belum? Belum buah, ucap sekarang alhamdulillah. Kerana apa? Allah bagi kesempatan kita hidup setelah dimatikan buat sementara. Tak ada lah kita ni, masya-Allah, calik biji mata, nah lumpuh ke dalam mulut, bau lumpuh, golap gelita, sampit. Makna kita dalam kubur. Bila dalam kubur, Nabi kata apa? Mati anak Adam itu, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang saleh. Ya. Sebab kalau tak ada bondo 3 perkara ni dalam hidup kita, jangan minta mati tuan-tuan. Jangan minta mati. Kalau tak ada lah amal jariah kita, tak cukup lagi, subhanallah. Kalau tak cukup lagi, masya-Allah, kita punya ilmu yang kita manfaatkan. Kalau kita jenis orang yang baru belajar ilmu, subhanallah, dapat ilmu kita manfaatkan, masya-Allah. Tapi kalau kita ni orang yang berilmu, orang alim, subhanallah, kan, kita mengajar ilmu yang dimanfaatkan pun dapat saham juga, subhanallah. Dan doa anak yang soleh. Cuba tak? Ini yang saya fikir ni, takut nak mati ni tuan-tuan. Takut pasal apa? Pasal ada ke tak ada ni 3 ni. Cuba yang ada tak anak soleh kita? Yalah, ni fikir hari-hari duk fikir ni, macam mana nak ni? Inilah azam yang sepatutnya kita taruh tiap-tiap tahun. Sama ada tahun hijrah ni ke, tahun masihi ke, tak kira lah. Azam ni benda yang kita nak taruh. Tahun ni aku berazam, masya-Allah, untuk kerja lebih kuat lagi, untuk menambahkan keuntungan company aku, supaya aku boleh beli rumah 2.5 juta. Tu azam elok tak elok? No, bukan kata tak elok kan. Bolehlah azam macam tu, tapi yang aulanya, yang paling penting sekali, apakah azam yang kita kena taruh? Bukan saja hanya hujung tahun, no. Bukan tiap-tiap tahun, hari-hari kita kena berazam sebenarnya. Apa yang azam yang sebenarnya? Kita tengok pengakhiran kita besok macam mana. Itulah sebenarnya kita nak kena azamkan. Dan 3 perkara ni ada tak? Amal jariah kita ada ke tak ada?
Kalau tak ada lagi, tak cukup lagi, berazam untuk tambahkan lagi amal jariah kita supaya ditambahkan lagi pahala-pahala